Berikut paparan utama malam ini. Grade purata Sekolah Peperiksaan PT3 2015 meningkat. Pelan Tindakan Masyarakat Rendah Karbon 2025 dilancar. Terajui industri halal global, peranan Malaysia dan negara-negara Islam. Sebanyak 465,674 calon pentaksiran tingkatan 3 PT3 mendapat keputusan hari ini di seluruh negara. Kebanyakan sekolah merekodkan grade purata sekolah GPS lebih baik berbanding keputusan tahun pertama pelaksanaannya pada 2014. Di Terengganu, penekanan terhadap ilmu agama dan amalan harian para pelajar antara kunci kejayaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Datuk Haji Abbas Kuala Nerus dalam peperiksaan PT3. Solat hajat, solat duha dan hafazan Al-Quran antara amalan harian yang dilakukan oleh para pelajar sekolah berkenaan. Selain itu, latih tubi dan menjaga pemakanan sebelum menghadapi peperiksaan turut dititik beratkan. Sekolah ini juga membuat tazkiyatun nas seperti solat duha, solat hajat dan bacaan Yasin 40 hari sebelum hari peperiksaan. Before exam tu saya start makan Maggi lah. Tapi lepas exam saya makan banyak. Tapi mungkin makan makanan yang beras, jangan makan makanan junk food macam jajan ke, benda-benda kontos tu. Macam tak guna, baik makan benda lain, buah ke apa, lagi benefit kan. Dalam exam saya akan minum air zam-zam lah. Bukan apa untuk insya-Allah kita doa Allah dapat beri. Sementara itu, bagi pelajar Nurul Alia Akilah Hamdi pula, pesan arwah bapanya beberapa bulan sebelum peperiksaan berlangsung sentiasa dijadikan pembakar semangat untuk terus mencapai kejayaan. Saya ingat pesan mak saya, pada saya meninggal tu mak saya kata buat yang terbaik. Walaupun saya anak yatim, buktikan kepada orang lain saya boleh berjaya kau. Jangan jadikan ayah saya meninggal sebagai satu alasan untuk saya putus asa. Dan saya bersyukur sebab saya dapat result okey juga. Rahsia ejaan saya ngaji seumur dia tak malang pagarik. Lepas ngaji tu adalah hafal sikit-sikit surah-surah. Sementara itu, Pengetua Alwi Saleh berkata, 33 pelajar daripada 271 calon mendapat 11A penuh berbanding hanya 13 pelajar tahun lalu, sekaligus mencatat GPS 1.37. 21,755 calon menduduki peperiksaan PT3 di semua 149 buah sekolah di Terengganu tahun ini. Di Ipoh, selain mendekatkan diri kepada Allah, sikap tidak lokek ilmu sesama rakan antara kunci kejayaan cemerlang pelajar Sekolah Raja Perempuan Taayah Ipoh. Antara yang cemerlang, Nur Afifah Husna Hamzah yang memperoleh 11A. Selalunya belajarlah bersama sahabat, ajar sahabat biar ada orang sekali pandai. Sementara itu, bagi Nurul Husna Syamsurijan yang mendapat 10A, keputusan cemerlang yang diperoleh hadiah buat kedua ibu bapanya. Saya duduk selama. Jadi nak pergi sini jauh juga. Tapi mak saya hantar. Jadi saya rasa macam saya perlu balas jasa mak ayah saya. Seramai 135 pelajar menduduki peperiksaan di sekolah berkenaan. Sementara itu di Perlis, 15 pelajar SMK Derma Kanga berjaya mendapat 10A. Mereka terdiri daripada 156 pelajar sekolah kluster itu yang menduduki peperiksaan berkenaan. Tuition tak pergi. Belajar kat sekolah lah pergi. Ulang kaji kat rumah tu macam mana? Ada jadual sendiri? Tak ada jadual sendiri selalunya. Tapi saya belajar ikut ni lah. Saya ada juga waktu dia saya belajar macam waktu malam. Selalunya time yang senang lah adik. Waktu malam. Malam dalam pukul 8 sampai pukul 10 macam tu.
Seramai 4,031 calon dari 28 pusat peperiksaan menduduki ujian PT3 di seluruh negeri Perlis. Para ibu bapa sudah mula menerima dan memahami konsep serta pelaksanaan ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3 selepas 2 tahun ia dilaksanakan. Menurut Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahathir Khalid, konsep yang tidak lagi menggunakan sistem peperiksaan berpusat itu telah mula menunjukkan peningkatan baik dari segi pemahaman dan pencapaian pelajar. Sebelum ini, ibu bapa sudah terbiasa dengan peperiksaan berpusat yang telah dilaksanakan selama 17 tahun termasuk melalui ujian pencapaian sekolah rendah UPSR, penilaian menengah rendah PMR dan sijil pelajaran Malaysia SPM sehingga ada ibu bapa yang meragui pelaksanaan PBS. Penilaian tu dia tengah fikir, ni penilaian selama ni berpusat, sekarang decentralized. Jadi itu yang saya katakan bahawa kita, tapi ada improvement. Ada 2 kali punya PT3 ni, hari ini result keluar, kita nampak masyarakat mula boleh menerima. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Multimedia Development Corporation MDEC dan International Society for Technology in Education bagi pembangunan persekitaran teknologi pendidikan mapan negara. Pelan tindakan masyarakat rendah karbon 2025 bagi 5 pihak berkuasa tempatan PBT di Iskandar Malaysia dilancarkan hari ini. Ia bagi merealisasikan sasaran Iskandar Malaysia untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sehingga 50% menjelang 2025. Pelan tersebut dilancarkan kedua-dua pengerusi bersama pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pelancaran berlangsung sejurus selepas mesyuarat pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA ke-18 di Putrajaya. Pelaksanaan pelan tindakan masyarakat rendah karbon melibatkan 5 pihak berkuasa tempatan di Iskandar Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT, Majlis Perbandaran Kulai MPKU, Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG dan Majlis Daerah Pontian MDP. Sementara itu, pelan tindakan bagi MBJB yang mengandungi 12 tindakan dan 248 program itu akan membentuk Johor Bahru menjadi bandaraya kosmopolitan selatan bertaraf dunia. Inisiatif ini juga menyumbang kepada sasaran Malaysia untuk mengurangkan penggunaan karbon sebanyak 40%. Sementara itu, mengenai pelaburan terkini di Iskandar Malaysia, sejumlah 29.83 bilion ringgit telah diperolehi bermula Januari hingga November tahun ini. Pelaburan Komited terkumpul pula mencatat 187.96 bilion ringgit daripada tahun 2006 hingga November tahun ini. Daripada jumlah itu, 50% atau 93.39 bilion ringgit mewakili pelaburan yang telah direalisasikan. Setakat ini, pelabur tempatan telah menyumbang sebanyak 111.82 bilion ringgit atau 59% kepada jumlah pelaburan Komited terkumpul, manakala baki 76.14 bilion ringgit atau 41% disumbangkan pelabur asing. Sektor mencatat pelaburan tertinggi ialah sektor pembuatan dengan jumlah pelaburan 52.10 bilion ringgit. Ini diikuti sektor logistik, pelancongan, penjagaan kesihatan, pendidikan, perkhidmatan perundingan, nasihat kewangan dan industri kreatif. Sektor-sektor lain yang menyokong pertumbuhan Iskandar Malaysia termasuklah pembangunan hartanah menerusi segmen kediaman, peruncitan dan perindustrian secara yang keseluruhannya menyumbang kepada pelaburan terkumpul sebanyak 96.13 bilion ringgit sehingga 20 November 2015. Malaysia dan negara Islam lain perlu tampil dalam menguasai pasaran halal dunia yang kini didominasi negara bukan Islam. Jika sebelum ini negara Islam dilihat sebagai pengeluar dan pencetus inovasi produk halal, kini semakin ketinggalan.
Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, negara Islam sering mencipta dan menghasilkan sesuatu produk halal namun akhirnya ketinggalan di belakang apabila negara bukan Islam yang mendominasinya. Justru Malaysia tidak boleh hanya sekadar menganjurkan persidangan, ceramah atau perbincangan. Sebaliknya, turut mengeluarkan produk baharu yang mampu menembusi pasaran global. Kenapa kita yang mencipta sesuatu yang baik, halalan thayyiban, kita tertinggal? Kita negara yang berada di garisan hadapan di dalam mewujudkan certification halal. Sekali lagi kita tertinggal. Negara-negara yang tidak berasaskan Islam sebagai agama persekutuan berada di garisan hadapan, mendahului kita. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berucap dan merasmikan Persidangan Halal Institut Standard dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam SMIIC di Ibu Negara. Beliau turut mengingatkan bagi merealisasikan hasrat untuk memajukan industri halal, negara Islam perlu bersatu hati dan bekerjasama menjadi pengeluar produk barangan halal dunia. Bukan bersifat prejudis, jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, masyarakat Islam tampil dan memperluaskan minda untuk lebih maju ke hadapan. Industri halal bukan hanya merangkumi sektor makanan dan sektor perkhidmatan. Kerajaan negeri diminta melanjutkan pengecualian bayaran royalti ke atas pengeluaran kayu getah, batang kelapa sawit dan batang kelapa dari kawasan tanah beri milik sehingga 31 Disember 2016. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat ke-17 Majlis Tanah Negara di Putrajaya siang tadi. Beliau yang mempengerusikan mesyuarat itu berkata pengecualian bayaran royalti itu selaras dengan dasar kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan industri berasaskan ketiga-tiga bahan tersebut. Mesyuarat 2 jam itu juga turut bersetuju agar pihak berkuasa negeri menyemak semula prosedur kelulusan permit ruang udara bagi struktur seperti cucur atap, kajang dan langkan. Prosedur tersebut dikeluarkan menurut Seksyen 75A Kanun Tanah Negara dalam skim pembangunan berstrata bagi maksud permohonan hak milik strata agar menggunakan proses kerja baharu serta menyemak semula kadar bayaran tahunan permit ruang udara bangunan berstrata. Proses kerja permohonan dan kelulusan permit ruang udara dapat dikurangkan dengan implementasi proses kerja baharu tersebut. Pada mesyuarat itu juga MTN bersetuju dengan cadangan penetapan catuan tebangan tahunan CTT negeri-negeri di Malaysia bagi tempoh rancangan Malaysia ke-11. Ini supaya pelaksanaan CTT sentiasa dipantau, dikaji dan diperkemas sejajar perubahan semasa. Tiada keuntungan daripada perbezaan ideologi yang berlarutan, terima salam ukhuwah dengan hati terbuka. Itu gesaan dan pandangan bekas ahli Parti PAS Besut Terengganu mengenai cadangan kerjasama UMNO PAS dalam mengukuhkan lagi pentas politik negara. Bekas pemimpin PAS kawasan Besut yang pernah berjuang 20 hingga 30 tahun bersama PAS sebelum ini berkongsi pengalaman perit dan kepahitan akibat perbezaan ideologi politik. Justru cadangan kerjasama UMNO PAS yang turut diketengahkan lagi Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak semasa Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini perlu dilihat sebagai usaha merapatkan hubungan umat Islam yang bersengketa sekaligus mengembalikan kekuatan Islam di negara ini. Cawangan Seri Penaga di Dong Kuala Besut baru-baru ni, mana kasih bertahu ni, di antara 30 tahun lebih. Tak bercakap di antara dia sepupu, adik-beradik. Tak bercakap 30 tahun. Kita boleh buat, rakyat boleh buat. Kenapa pemimpin tak boleh buat? Jadi saya harap hari ini pemimpin terbukakan fikiran, bincang sama pemimpin, beritahu rakyat. Sebagai contoh, saya dah buat baru ni. Kasih bertahu baru ni. Ni PAS ni UMNO 32 tahun daripada ayah lagi tak bercakap satu keluarga termasuk saya mana tak bercakap tapi hari tu boleh berkumpul boleh buat baik belakang kerananya hari ni rakyat pun dah sedar dah dia kena sungguh-sungguh sebenarnya atas dasar Islam UMNO pun nak ke Islam PAS pun Islam saya rasa atas nama Islam ni tidak ada masalah bila-bila saja ya. Cuma yang jadi kelambat ni, sehingga berpuluh tahun lepas dah, mungkin ada sesuatu sebalik itu. Kalau atas nama Islam, tak payah. Kembali kepada Islam insya-Allah. Kembali kita berquran dan hadis, insya-Allah selesai masalah.
Tak masalah. Dan bermulalah kita nak, kalau harapan orang Melayu kita, orang Islam kita mengharapkan supaya benda ni jangan tangguh. Segerakan. Ini pula ialah bulan baik. Jadi sempurna dengan ajakan ni, saya rasa pas jangan lagi apa-apalah, terimalah. Kita mengharapkan dan kita doa supaya pas boleh terima dengan hati yang terbuka. Ini patutlah bersatu. Sebab di kampung pun kadang-kadang anak-anak tidak pergi mari lagi lah. Anak-anak tidak pergi mari, sayang sahabat pun tidak pergi mari lagi. Kalau orang atasan pun najib ajak bersatu, patutlah ngaji adik tu. Pasal bawah pun tidak bersatu ramai lagi ni. Tak pergi mari, bermakna baluh lah. Supaya ayah long, abang raja, tahu kan beritahu tadi, patutlah tu benar molek. Keterbukaan Presiden UMNO menghulurkan ikatan ukhuwah itu bagi mereka sememangnya ditunggu-tunggu, terutama bagi mereka yang mahu melihat kebangkitan penyatuan Parti Melayu di negara ini. Semua pihak diminta berhenti mempertikaikan ketulusan perdamaian antara Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menyifatkan tindakan itu hanya menimbulkan persepsi negatif dan tidak yakin kepada keikhlasan pemimpin. Bagi pandangan saya, dua-dua berjiwa besar. Oleh itu, jangan ada mana-mana pihak membuat interpretasi bahawa tangan yang dijabat tangan tu tidak mesra, tangan sikit yang jabat tangan. Ini dalam Islam disebut buruk sangka. Jadi pada pandangan saya tidak boleh lagi mengungkit yang lepas. Beliau berkata demikian dalam sidang media di lobi Parlimen. Langkah berani Presiden UMNO menghulurkan salam silaturahim itu adalah demi kebaikan Parti Keramat Orang Melayu itu. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Mahzir Khalid berkata ia membuktikan keutamaan perpaduan dalam UMNO. Saya ingat dia dah bagi laluan lah. Dia bagi direction, dia bagi laluan untuk tujuan penyatuan sebab pada kita perpaduan itu adalah yang terbaik dalam parti lah. Kalau kita nak menghadapi pilihan raya pun kira perpaduan tu jadi jatuh prioriti nombor 1 lah. Jadi itu yang PN sebab lah. Datuk Seri Mahzir ditemui pemberita selepas menyampaikan kelengkapan sekolah kepada 830 orang murid sumbangan UMNO Kuala Kedah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah di Alustar. Hujan lebih 6 jam semalam di beberapa kawasan di Selangor mengakibatkan banjir kilat. Di beberapa kawasan, terutama di Meru, ia kejadian banjir kilat kelima tahun ini. Seramai 450 penduduk terjejas ditempatkan di 8 pusat pemindahan di seluruh Selangor. 8 kawasan yang terjejas ialah di Taman Bukit Kemuning, Kampung Kubu Gajah, Jalan Kapar, Kampung Bukit Cerakah, Kampung Cincang, Kampung Seri Aman, Kampung Tengah, Jalan Merbau dan Jambatan Jalan Resak. Di Meru Kelang, Jalan Persiaran Hamzah Alang menghala Pekan Kapar ditutup sementara untuk kenderaan ringan. 122 individu ditempatkan di pusat pemindahan penduduk terjejas di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Meru. Kita telah buka pusat pemindahan sejak 1 pagi semalam. Sebelum ini pusat pemindahannya bertempat di Dewan Mini Meru 3. Dan hari ini dalam pukul 2 tadi dah pindahkan mangsa semua ke Sekolah Menengah Kebangsaan Meru, memandangkan jumlah mangsa bertambah. Tak dijangka. Dengan tiba-tiba je air naik kan. Bila hujan lebat je, setiap kali kalau 2 jam mesti air naik. 2 jam je mesti naik. Terlalu cepat air. Terlampau banyak perumahan sekarang ni, di kawasan ni banyak perumahan yang baru dibuat. Maka daripada itu mungkin salah satu punca lah. Salah satu punca banjir. Lagi satu sistem peparitan pun buat macam sekarang ni dia orang tengah baiki tapi belum siap sepenuhnya lah. Susah nak cakap lah. Setahun 4 kali dah tentulah. Setahun 4 kali. Itu hari bulan 12, bulan 3, bulan 6, bulan 9. Sekarang bulan 12 balik. Masuk 12 sampai 12, 5 kali lah.
Kejadian itu berlaku selepas hujan tanpa henti semalam menyebabkan air dari parit melimpah di beberapa kawasan sekitar Meru. Semua bangsa banjir diingatkan supaya mengikuti arahan pihak berkuasa semasa menghadapi banjir. Mereka juga dinasihatkan agar tidak mengambil tindakan terburu-buru untuk pulang ke rumah masing-masing selagi keadaan belum dipastikan selamat. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun berkata hal itu dilakukan bagi mengelakkan perkara-perkara tidak diingini berlaku hingga boleh menyebabkan kepada kecederaan mahupun kehilangan nyawa. Jangan ada mana-mana mangsa yang cuba mengambil tindakan sendiri untuk pulang ke kawasan masing-masing kerana dikhawatiri jika ada mana-mana pihak yang melepaskan air di hulu sungai ataupun discharge air yang bertakung di hulu sungai boleh menyebabkan banjir berkilat berlaku. Ini akan menyebabkan kemungkinan risiko kehilangan nyawa, kecederaan anggota dan juga kehilangan harta benda. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa-mangsa banjir di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pengkalan Alur Gajah. Seramai 155 orang ditempatkan di pusat pemindahan SMK Sri Pengkalan. Menurut penduduk, banjir kilat yang berlaku menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan barangan masing-masing. Tengah TV duduk rumah lah. Duduk rumah tiba-tiba air masuk. Kita pun tak sempat nak buat apa lah. Sempatkan kita punya barang makanan sikit nak angkat. Tu IC penting-penting punya barang angkat sikit lah. Memang tak jangka lah. Tengok air sungai pun masa tu pun okey kan. Tapi memang tak jangka lah air nak naik kan. Di rumah lah terpaksa kemas lah sebab hujan lebat kan. Jadi kemas-kemas jadi tak sangka air nak cepat kan. Datuk Seri Idris turut menyampaikan bantuan kewangan berjumlah RM500 41 buah keluarga yang ada di pusat pemindahan berkenaan. Seramai 355 penduduk terjejas dari 91 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan di sekitar Alur Gajah. Sebuah jawatan kuasa khas diwujudkan untuk menyelaras banjir kilat di Negeri Sembilan bagi memastikan semua agensi terlibat mengambil tindakan yang segera sekiranya berlaku bencana. Menurut Pengarah Jabatan Pengaliran dan Saliran Negeri Sembilan, Cik Muhammad Dahan Cik Yu Yusof, pihaknya telah memastikan talian aplikasi menggunakan WhatsApp telah diwujudkan bersama beberapa agensi seperti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sembilan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Kita ada pelbagai tempat di seluruh Negeri Sembilan, ada siren, ada water level station, rainfall station. Apabila kita menerima maklumat hujan yang biasanya melebihi daripada 60 mm sejam, kita pegawai hidrologi saya akan memberi inform kepada satu WhatsApp group yang ditubuhkan dalam Negeri Sembilan ni, kan, pengurusan bencana Negeri Sembilan. Dan kita masukkan maklumat tu dalam WhatsApp group tu yang maklumat tu boleh di pick up oleh pengarah Jabatan JPAM, kan? So JPAM akan ambil tindakan segera. JPAM, bomba, polis boleh ambil tindakan segera untuk memberi bantuan awal kepada mereka yang terlibat. Sementara itu, projek rancangan tempatan banjir RTB bernilai RM13.6 juta yang sedang diselenggara di Sungai Jimah selain Kampung Jijan dan Sendayan dijangka siap sepenuhnya pada bulan April tahun depan. Pihaknya sedang menghantar cadangan kepada kerajaan negeri untuk penyelarasan banjir kilat yang dijangka berlaku pada bila-bila masa. Beliau bersama Exco Sumber Manusia Negeri Dato' L. Manikam meninjau ke Bukit Jong Temiang bagi projek penyelenggaraan mendalamkan sungai bagi mengelak kejadian banjir kilat. Projek mendalamkan sungai tersebut diluluskan kerajaan negeri serta-merta sebelum ini. Ia dijangka siap 2 hingga 3 minggu lagi. Pendalaman sungai itu susulan banjir kilat yang menyebabkan 9 buah rumah penduduk daripada 25 buah keluarga dimasuki air sejak hujan lebat beberapa minggu ini. Bersama dalam segmen Parlimen, jumlah hutang isi rumah meningkat perlahan iaitu 7.9% pada Ogos lalu berbanding 14.2% pada 2010. Berdasarkan statistik Bank Negara, 62% hutang adalah untuk pengumpulan aset merangkumi pembelian harta tanah
untuk kediaman atau bukan kediaman dan pelaburan aset kewangan. Bagi mengawal hutang, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai program termasuk khidmat nasihat dan bantuan dalam menguruskan kedudukan kewangan isi rumah. Antaranya, program pengurusan wang ringgit anda, Power, mengetatkan syarat pemilikan kad kredit dan menghadkan tempoh pinjaman perumahan daripada 45 tahun ke 35 tahun. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan tahap keberhutangan sektor isi rumah kekal terkawal dan tidak menjadi satu sumber ketidakstabilan kewangan pada masa hadapan. Langkah-langkah tersebut juga akan memastikan amalan pengurusan kredit yang berkhidmat, menggalakkan tingkah laku individu dan institusi yang bertanggungjawab dalam alaman pemberian kredit serta menggalakkan pasaran harta tanah yang lebih mampan dengan membendung tingkah laku spekulatif. Datuk Chua Tee Yong menjawab pertanyaan Senator Noriah Mahan. Kebolehpasaran pelatih giat mara dalam pasaran kerja sehingga Oktober lalu mencapai tahap 84%. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Ahmad Jazran Yaakob yakin sasaran 100% kebolehpasaran pelatih dijangka dapat dicapai melalui pelbagai program dan latihan yang dilaksanakan ketika ini. Jelasnya, Giat Mara juga akan terus mempertingkatkan kualiti pelatihnya selaras sasaran kerajaan yang menetapkan seramai 3.3 juta tenaga mahir menjelang 2020. Pada masa sama, pelbagai bidang baharu yang memenuhi permintaan pasaran global turut diperkenal sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada warga asing. 84% ini kita tak puas hati. Kalau boleh kita nak lebih. Sasaran kita nak lebih dan mustahil untuk kita capai pelatih yang kita lahirkan daripada Giat Mara 20,000 setahun ini ke tahap 100%. Tetapi sekurang-kurangnya kita mencecah angka 90% keboleh pasaran kerja ini ke atas. Ke atas. Dan saya bersetuju bahawasanya kerajaan amat rugi. Gaji mahal dan juga apabila pekerja asing yang mahir ini datang, apabila gaji mahal, mereka menghantar pulang wang ke negara masing-masing, maka atas dasar kesedaran itulah Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan juga Perdana Menteri telah meluluskan 34 juta di dalam proses pemerkasaan Giat Mara. Beliau yang menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Salim Sharif berkata, usaha melahirkan tenaga kerja tempatan bukan hanya melibatkan Giat Mara, malah menuntut penyertaan agensi dan kementerian lain seperti Kementerian Belia dan Sukan. Giat Mara ketika ini menawarkan 39 kursus di bawah 12 kluster, antaranya mekanikal, seni bina pembuatan, percetakan, elektrik, fabrik dan kulinari di 231 pusat Giat Mara seluruh negara. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 1.3 bilion ringgit untuk pelaksanaan projek-projek jalur lebar di Sarawak. Hasilnya, sebanyak 203 buah menara komunikasi sudah dibina dan merancang untuk membina sebanyak 149 buah menara baharu yang dijangka siap secara berperingkat sehingga 2017. Peruntukan itu meliputi projek seperti jalur lebar berkelajuan tinggi, jalur lebar pinggir bandar, jalur lebar untuk orang ramai dan program-program di bawah pemberian perkhidmatan sejagat seperti Pusat Internet Satu Malaysia, Wi-Fi Community dan perluasan liputan selular Time 3. Terdapat beberapa cabaran untuk makluman yang berhormat. Pertamanya, selain daripada 2 ataupun 3 makluman yang saya maklumkan tadi, yang pertamanya mendapatkan lokasi yang sesuai dan mempunyai pemilik yang sah. Yang keduanya, lokasi yang bersesuaian melibatkan tanah anugerah ataupun native land dengan izin. Dan kadang-kala ia mempunyai tuntutan bertindih ataupun milik syarikat peladangan besar yang tidak berminat untuk menyediakan tapak dengan kadar sewa rendah. Dan yang ketiga, kita tahu di kawasan Sarawak dari segi muka buminya adalah berbukit bukau dan luas yang kadang-kala menyebabkan tiada teknologi rangkaian teras yang sesuai untuk menghubungkan menara tersebut kepada ibu Sarawak yang lain. Dan walau bagaimanapun, dan di samping itu tiada bekalan elektrik yang stabil dan proses penyambungan yang agak lama oleh pihak SESCO.
Sehubungan itu, pihak kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menubuhkan jawatan kuasa kerja peringkat wilayah yang akan bermesyuarat secara berkala dengan agensi-agensi tempatan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Datuk Jalani menjawab soalan Senator Datuk Dr. Sim Kui Hian. Kerajaan tidak berhasrat untuk menghapuskan kutipan tol di Plaza Tol Batu 3 Shah Alam dan Plaza Tol Sungai Rastau Klang. Sekiranya dihapuskan akan melibatkan implikasi kewangan kira-kira 2 bilion ringgit setahun selain kesan pengurangan trafik di lebuh raya berhampiran. Namun jelas timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Rashid Shirlin bagi mengurangkan beban kewangan pengguna, kerajaan telah menetapkan kadar tol di kedua-dua plaza berkenaan dikekalkan sejak 2005. Walaupun perjanjian konsesi PLAS telah disemak semula pada tahun 2008 dan 2011. Ini bermakna pengguna masih menikmati kadar tol yang lebih rendah di kedua-dua plaza tol tersebut berbanding kadar tol yang sepatutnya mengikut perjanjian konsesi. Berhubung kenaikan tol di beberapa lebuh raya, rundingan mengenainya sedang dilakukan dengan pemegang konsesi terlibat dan sebuah jawatan kuasa akan ditubuhkan sebelum akhir tahun ini untuk rundingan semula kadar tol baharu. Datuk Rosnah menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Said Ibrahim Kadir. Kementerian Pendidikan tidak mempunyai hutang dengan mana-mana kontraktor yang telah menyiapkan projek pembinaan sekolah melalui arahan Perbendaharaan 103 dan peraturan kewangan. Kementerian mempunyai obligasi untuk membuat pembayaran apabila perolehan kerja selesai dalam tempoh 14 hari sebaik tuntutan lengkap diterima. Jelas timbalan Menteri Pendidikan P. Kamaluddin, tuntutan kontraktor bagi projek-projek kementerian dilaksanakan melalui pihak perunding yang bertanggungjawab dalam menilai pembinaan projek, dokumen tuntutan dan aliran pembayaran. Pihak perunding bertanggungjawab menilai kerja-kerja pembinaan yang telah dilaksanakan dan mengemukakan dokumen tuntutan bayaran seperti borang perakuan bayaran JKR 66 yang telah ditandatangani oleh perunding, dokumen kontrak dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Hamzah Muhammad Kasim. Datuk Seri Said Faisal Alba Said Ali Reza Alba telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan DRB Highcom Berhad berkuat kuasa 4 Januari 2016. Beliau menggantikan Tan Sri Muhammad Kamil Jamil yang akan bersara 20 Januari 2016. Dalam satu kenyataannya, DRB Highcom memaklumkan Datuk Seri Said Faisal pernah menjawat pelbagai jawatan eksekutif, antaranya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Malakoff Corporation Berhad, Gas Malaysia Berhad dan New Straits Times Press Malaysia Berhad. Tan Sri Muhammad Kamil akan melepaskan jawatan sebagai pengarah urusan kumpulan pada 1 Mac 2016 bagi memberi masa mencukupi untuk penyerahan tugas. Infrastruktur teknologi maklumat ICT yang baik dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan kualiti hidup rakyat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, ini kerana penggunaan ICT secara menyeluruh dapat meningkatkan pendapatan, produktiviti serta taraf hidup rakyat. According to the International Telecommunication Union report, a 10% increase in broadband penetration will contribute 0.7 percentage point increase in Malaysia's GDP and 2 to 3% employment growth in the country. Beliau berucap pada pelancaran Pusat Penyelesaian Pelanggan, Inovasi dan Pengalaman Integrasi CISC Huawei di Cyberjaya. CISC ini merupakan pusat rangkaian global dan inovasi bagi membolehkan pihak berminat untuk merasai, mereka bentuk serta membangunkan kaedah penyelesaian serta aplikasi ICT. Ia turut memaparkan lebih 120 aplikasi rujukan dan perkhidmatan daripada kalangan pelanggan Huawei serta makmal penyelidikan dan pembangunan.
Tenaga Nasional Berhad TNB akan meninjau beberapa peluang di luar negara terutamanya dalam ekonomi sedang pesat membangun yang sejajar dengan aspirasi pertumbuhannya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Azman Muhammad dalam satu kenyataan berkata, kelangsungan pertumbuhan TNB turut bergantung kepada aspek pengembangan di peringkat tempatan serta luar negara. Jelas beliau apabila meneliti prospek pengambil alihan, semua pertimbangan komersial akan diambil kira bagi memaksimumkan nilai pemegang saham. Datuk Seri Azman turut menegaskan amat penting bagi TNB untuk menjalin kerjasama yang melibatkan perniagaan berkaitan tenaga. Di bawah aspirasi TNB, 5,000 megawatt kapasiti serantau akan dimasukkan ke dalam senarai aset syarikat berkenaan. Ketika ini kapasiti itu adalah sebanyak 10,818 megawatt. Star Alloy Industries Malaysia Sdn Bhd telah pun memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Melaka Biotechnology Corporation MBC dan LIS Petroleum Sdn Bhd. Ia bertujuan bagi membangunkan projek BioCity dan terminal simpanan minyak di Melaka dengan nilai pembangunan kasar bernilai 1.1 bilion ringgit. We will keep on cooperating with MBC and this petroleum for the future development. So there will be a lot of meeting to be carried out to understand more about the project to plan, to input different resources inside. Turut hadir menyaksikan pemeteraian MOU tersebut Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Terdahulu dalam ucap tamanya, Datuk Seri Idris berkata, kerjasama antara Star Alloy dan Melaka Bioteknologi dapat mengukuhkan lagi kedudukan negeri itu dalam bidang bioteknologi. Selain itu, Star Alloy dan rakan kongsinya dari Hong Kong juga akan membangunkan projek kilang serbuk getah terbaik dunia di Melaka. 各位媒体朋友、先生们、女士们。 8 syarikat terlibat kes penipuan dokumen berhubung permohonan PAS pekerja EP berjaya dikesan Jabatan Imigresen. Jelas Ketua Pengarahnya Datuk Seri Mustafa Ibrahim, ia membabitkan syarikat elektrik dan elektronik, perindustrian, pembuatan dan pelumpungan. Kesemua kes penipuan membabitkan ekspatriat itu mula dikesan sejak Julai lalu. Sejurus Pusat Perkhidmatan Bakat Ekspatriat Malaysia, MyExpats Center dibuka. Penipuan dilakukan meliputi penggunaan surat sokongan palsu daripada badan-badan kawal selia industri selain penipuan surat sokongan menggunakan logo jabatan kerajaan. Ada setengah company dia cuba shortcut dia punya tu permohonan. Kalau dia minta mungkin dia memerlukan expatriate mungkin 2 orang, tetapi dia mohon untuk misalnya kata 3-4 orang ke ataupun mohon 1 pun pada masa yang sama kemungkinan bila kita semak dokumen biasa memang ditolak. Tetapi untuk supporting dokumen tu they try to get something that not the real one. Siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan kerana membuat pemalsuan dokumen bagi tujuan penipuan. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun dan denda. Selain itu, syarikat terbabit bakal berdepan tindakan di senarai hitam. Lelaki yang dipercayai merogol 2 anak saudaranya berusia 15 dan 16 tahun di Pasir Putih, Kelantan Ogos lalu berjaya ditahan polis. Suspek ditahan di rumahnya di Kampung Banggol, Pak Esah awal pagi tadi. Jelas Ketua Polis Daerah Pasir Putih DSP Abdul Rozak Muhammad, suspek sukar dikesan sebelum ini kerana kerap bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain bagi mengelak ditahan. Meski suspek dapat menghilangkan diri selepas kedua-dua mangsa tampil membuat laporan polis, polis tetap berusaha menjejakinya sehingga berjaya menahannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Pendaftar Mahkamah Majistret Kota Baru, Amni Mat Jahari, membenarkan suspek direman 7 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan. Isu melibatkan tunggakan pembayaran melibatkan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM masih belum selesai. Kontraktor tempatan masih menanti tunggakan yang dianggarkan RM40,000.
The Race Boy merupakan syarikat swasta yang dilantik untuk mengendalikan keputusan, sistem masa dan foto penamat ketika Jelajah Malaysia 2013 mendakwa tunggakan tersebut masih belum diselesaikan sehingga kini. Sebelum ini, pelumba turut mendakwa masih belum menerima hadiah wang kemenangan. Pengurus syarikat The Race Boy, Suhaimi Syahrudin, dalam kenyataan menerusi email yang dihantar kepada meja sukan RTM menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali merujuk kepada Ketua Teknikal PKBM Yunus Ibrahim. Alasan yang diberi masih lagi menunggu kelulusan Kementerian Keuangan sejak 2013. Dana untuk penganjuran Jelajah Malaysia 2013 diberikan dan alasan oleh Yunus Ibrahim tampak tidak relevan. The Racing Boy tidak dilantik untuk terlibat sama dalam Jelajah Malaysia 2015. Sebaliknya, hak penganjuran Jelajah Malaysia 2015 yang kini dianjurkan syarikat swasta Peloton Resources menggunakan khidmat syarikat dari Hong Kong. Siri jelajah klinik bola sepak Air Asia QPR kembali lagi ke Malaysia buat kali ketiga. Program bermatlamat memberi inspirasi dan mencungkil bakat muda dalam bidang bola sepak khususnya di rantau Asia. 2 pemain terbaik program akan diterbangkan khas ke Loftus Road, London pada Mac tahun depan untuk latihan lebih menyeluruh. Mengadakan kerjasama dengan kelab tempatan iaitu Dynamics dan Tunas Jaya. Selama 60 pemain berumur antara 14 hingga 17 tahun menyertai klinik ini. Pengarah kem Martino Chivanes ternyata begitu teruja dengan bakat pemain di Asia termasuk Malaysia. As we said earlier today, since we've been in Asia, obviously we've been in Thailand, we've been in Singapore, and obviously we've got a clinic here today in KL. And the talent that we've seen is quite unbelievable. And you know, I think the future for football in Asia is very, very bright. Arif Saufi Abdullah dan M. Satiswaran diumumkan sebagai pemain terbaik klinik. Semasa di London nanti, Arif dan Satiswaran akan diberi peluang berjumpa dengan pasukan utama QPR, berlatih di padang dan menghabiskan masa sehari di akademi berkenaan. Klinik berlangsung di Stadium Shah Alam. Kejohanan Pimpong Berpasukan Dunia Februari depan akan menjadi platform pemain tempatan berbakat, sekaligus mengelak daripada menggunakan khidmat pemain naturalisasi mewakili Malaysia. Presiden Persatuan Pingpong Malaysia TTAM Tan Sri Koo Yuan Kim memberitahu adalah lebih baik melatih pemain tempatan daripada membeli pemain luar terutama dari China. Malaysia juga boleh menjadi seperti China andai mampu melahirkan ramai pemain berkualiti dan menjadi pemain naturalisasi di negara lain. Tan Sri Koo Yuan Kim bercakap dalam sidang media di Kuala Lumpur. Mengenai kejohanan pingpong berpasukan dunia yang dijadualkan dari 28 Februari hingga 6 Mac depan, seramai 744 atlet telah mengesahkan penyertaan mewakili 96 pasukan lelaki dan 87 pasukan wanita dari 111 negara. Malaysia selaku tuan rumah akan diwakili 10 pemain dalam acara lelaki dan wanita pada edisi kedua yang akan berlangsung di Stadium Melawati Shah Alam. Pemain lelaki terdiri daripada Muhammad Syakirin Ibrahim, Leong Chi Feng dan Muhammad Ashraf Haikal, manakala pasukan wanita dianggotai Eng Sok Kim, Ho Ying dan Amanda Wong Ei Ling. 4 lagi pemain akan dipilih daripada kejohanan kebangsaan yang sudah berlangsung di Mentakap Pahang. Kesemua pemain terpilih akan menjalani latihan di Zhending, China sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum kejohanan bermula. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Bahagian Strategik Datuk Adillah Sheikh Omar dinobatkan selaku ikon pejuang bahasa 2015 kategori pengurusan dalam Majlis Genta Bahasa 2. Acara itu menjadi penutup Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat sektor awam. Bagi Datuk Adillah, anugerah berkenaan meniup semangat beliau untuk terus memartabatkan bahasa Melayu di peringkat tertinggi. Saya berasa sangat teruja kerana selama ini perjuangan saya terhadap bahasa Melayu seolah-olah dipandang sepi ya. Tapi pada tahun ini alhamdulillah saya menerima anugerah ini. Tidak sia-sia perjuangan saya selama bertahun-tahun berkhidmat di RTM memperjuangkan bahasa dalam kalangan penyiar-penyiar di RTM. Bagi beliau, mengulang kaji dan memperbetul setiap sebutan dan ejaan yang digunakan setiap stesen penyiaran, tanggungjawab yang akan terus dipikulnya dengan penuh komitmen. Majlis Genta Bahasa 2 di Angkasa Puri disempurnakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal. Ia anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan RTM bagi menghargai dan mengiktiraf gabungan pelbagai inisiatif kementerian dalam memartabatkan bahasa Melayu.
Sepanjang sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan, pelbagai aktiviti dijalankan. Selain Majlis Genta Bahasa 2 yang bertemakan Senada Bahasa dan Semurni Bicara, pertandingan gegar pidato Piala Pusingan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, kursus pembinaan Munshi Muda Bahasa, Akademi Pidato Perkhidmatan Awam dan kursus pemugaran Bahasa Melayu turut berlangsung dengan jayanya. Terutama juga sebagai satu wadah di mana penjawab awam ini adalah orang tengah yang menyampaikan dasar-dasar kerajaan itu sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada JPA kerana menganjurkan pertandingan gegar pidato ini. Ini adalah pertandingan kali kedua yang saya masuk untuk pertandingan yang dianjurkan oleh pihak JPA. Perasaan memang saya amat gembira. Dan pada masa yang sama, kali ini menjadi kelainan kerana kita melangsungkan Akademi Pidato. Dan pada masa itu saya dapat belajar sesuatu yang berharga tentang pengucapan awam. Bagi saya program Akademi Pidato itu sangat baik dan perlu diteruskan pada masa depan sebab daripada peserta yang mungkin zero dari segi ilmu pidato boleh menuntut ilmu dan seterusnya menjadi seorang peserta Akademi Pidato yang baik. Ia selaras usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang digunakan dalam sektor awam. Saudara Nasional 8 edisi 14 Disember berakhir di sini. Visual wajah-wajah gembira pelajar cemerlang PT3 menutup paparan pada malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.